Kemudian pada ayat seterusnya, walahmi tayrim mimma yashtahun, serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini. Ada daging burung yang mereka makan, yashtahun, yang mereka nak makan. Anak-anak muda itu juga melayan mereka dengan membawa daging burung yang mereka inginkan untuk dimakan. Daging-daging burung itu datang sama ada dibawa oleh anak-anak muda tersebut ataupun ia terus berada di hadapan mereka apabila mereka kehendaki. Mengikut setengah ulama tafsir, bila nak makan saja. Sebab apa walahmi tayrin ini? Sebab apa ni daging burung? Sebab burung berterbangan. Burung berterbangan. Dan ada setengah ulama kata kenapa daging burung? Sebab pada waktu itu tidak ada binatang melata di dalam syurga. Tak ada binatang melata jalan di atas bumi syurga tu. Tak ada, tanah syurga. Semuanya terbang. Termasuk juga lembu, kerbau, kambing terbang juga. Sebab tu walahmi tayrin. Tayrin ni maknanya yang terbang. Bukan hanya burung saja. Allah Ta'ala a'lam. Allah Ta'ala lebih mengetahui hakikat yang sebenar. Namun disebut di sini walahmi tayrin mimma yashtahun, serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini. Bila tengok je nak makan burung merpati lah, maka terus datang mengikut keinginan mereka. Nak makan benda, nak makan tiga rasa ke, nak makan panggang ke, maka disediakan terus di hadapan mereka. Subhanallah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakhturu ala qalbihi lahmut tayri fayasiru mumathilan baina yadayhi ala mashtaha. Apabila terlintas sahaja di hatinya untuk memakan daging burung, maka serta-merta ia tampil muncul di hadapannya berdasarkan keinginannya. Nak makan apa? Atas dunia kalau kita nak makan kena cari dulu. Kena tahap perangkap dulu, kena tembak dulu. Lepas tu bukan boleh makan terus. Kena buang bulu dia dulu, kena masak dulu. Tetapi dalam syurga, sekelip mata saja mereka nak makan apa. Maka sebab itulah nikmat yang sangat banyak Allah Ta'ala bagi. Cuma atas dunia ini Allah Ta'ala uji manusia. Kalau benda yang Allah Ta'ala uji, benda yang haram jangan makan, makan yang halal sahaja. Itu pun kalau kita tengok yang halal dengan yang haram ni, banyak yang halal lagi daripada yang haram. Tapi manusia ni dia susah nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia cari lagi benda yang haram tu daripada benda yang halal. Sedangkan apabila mereka taat kepada Allah sungguh-sungguh dalam kehidupan dunia yang sementara ini, mereka akan dapat nikmat yang berkekalan dalam syurga Allah. Imam Mujahid juga menyatakan, wa anna ar-rajula min ahlil jannati yashtahi at-tayra min tuyuril jannah fayaqa'u fi yadihi muqliyan nadijan wa qad akhraja hadha Ibnu Abi Dunya. Sesungguhnya seorang lelaki dari kalangan penghuni syurga, apabila dia ingin memakan daging burung dari burung-burung di dalam syurga, maka burung tersebut serta-merta muncul di tangannya dalam keadaan masak digoreng. Masak dah. Subhanallah. Allah Ta'ala boleh jadi. Dah macam mana pula turun-turun jadi, Allah Ta'ala boleh buat. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Adapun burung-burung di dalam syurga itu disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal kautsar qala dzaka naharun a'tanihi Allahu ya'ni fil jannah ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal fiha tayrun a'naquha ka'anaqil juzur. Qala Umar inna hadhihi lana'imah
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaltuha an'amu minha. Qala Abu Isa hadza haditsun hasan. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apakah dia Al-Kautsar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Kautsar ialah satu sungai yang dikurniakan Allah kepadaku di dalam syurga. Allah Taala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warna airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Dan terdapat pula di situ sejenis burung, lehernya seperti leher unta. Maksud lehernya seperti leher unta ini, kata ulama, yakni besarnya burung itu jika dibandingkan lehernya seperti leher unta. Dah buat leher saja pun macam leher unta dah. Maknanya burung yang besar. Sebab itu ada setengah ulama yang sebut tadi, semuanya terbang. Segala binatang ni dia tidak melata berjalan atas dalam syurga ni, tetapi semuanya terbang. Lalu berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya ini suatu perkara yang sedap dan baik. Kalau gitu seronoklah, kata Sayyidina Umar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memakannya lebih sedap daripada memandangnya. Makan daging dia tu lagi sedap. Pandang pun seronok dah. Makan lagi sedap. Ini di antara nikmat dari pelbagai sudut yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada penghuni syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan mereka. Maka di antara pengajaran ayat ini, yang pertama menunjukkan bahawa daging burung adalah lebih baik dan lebih lazat daripada daging-daging yang lain. Daging burung ni lebih lazat berbanding daging yang lain. Kalau kita daging kambing lah tak suka. Tapi setengah orang daging, ada burung-burung yang tertentu ni yang mahal. Burung punai kata daging dia sedap. Saya tak pernah makan lah. Tapi dengan harganya mahal, tak. Memang munasabah. Jadi sebab itu dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut walahmi tayri. Ini satu sudut. Kenapa dinyatakan daging burung? Kerana daging burung ni adalah daging yang lebih sedap berbanding dengan daging binatang yang lain. Yang kedua, Allah dahulukan buah-buahan daripada daging, menunjukkan bahawa makan buah-buahan dulu sebelum makan yang berat-berat seperti nasi adalah lebih baik. Ini hikmah dia. Allah Ta'ala sebut wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dimulakan dengan buah dulu. Dengan buah dulu. Walaupun ayat-ayat ini Allah Ta'ala hanya nak menceritakan gambaran dalam syurga, tetapi mukjizat Al-Quranul Karim, setiap huruf, setiap kalimah di depan dan di belakang diletakkan, semuanya ada hikmah, ada rahsia yang yang Allah Ta'ala dedahkan, yang digali oleh para ulama. Maka disebut di sini kerana apa? Didahulukan wafakihatin buah dulu, kerana kena makan buah dulu, barulah makan makanan yang berat. Kerana buah-buahan lebih lembut, lebih cepat tercerna dan hadam serta lebih baik untuk kesihatan. Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya bahawa ayat ini adalah sebagai peringatan supaya mendahulukan makan buah-buahan sebelum makan makanan yang asasi ataupun makan yang berat. Makan roti ke, makan nasi ke, kita mulakan dengan buah-buahan dulu. Justru itu adat orang Melayu makan buah-buahan selepas makan berat sebagai pencuci mulut harus ditukar kepada makan buah dahulu sebelum makan berat. Kita orang Melayu terbalik. Tak. Buah ni kira kita makan lepas makan nasi dah baru makan buah. Baru hidang dengan pisangnya, dengan apanya. Kerana apa? Atas alasan cuci mulut. Supaya khasiat buah yang tinggi itu dapat memberi manfaat kepada tubuh. Itu
Kalau kita makan, maka manfaatnya kurang kepada tubuh badan kita. Baik, mengapa perlu makan buah dahulu sebelum makan nasi? Disebut kajian, di sudut sainsnya, di sudut perubatannya. Selepas makan tengah hari biasanya kita akan mengantuk. Mengapa ini terjadi? Mungkin kerana nasi yang kita ambil terlalu banyak atau mengambil buah selepas makan nasi. Lepas makan baru ambil buah. Dalam jamuan keramaian, kebiasaannya buah akan disusun di meja terakhir sebagai pencuci mulut. Dan ini adalah budaya barat yang bertentangan dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil buah sebelum memakan makanan asasi. Tapi sebenarnya setengah budaya masyarakat barat ini, mereka memang makan buah dulu. Mereka makan buah. Tak tahu orang Melayu ambil daripada mana. Selama ini paradigma memakan buah selepas makan menjadi budaya yang tidak ditinggalkan dalam kalangan masyarakat Melayu, walaupun hakikatnya pemakanan sebegini adalah tidak baik untuk kesihatan. Orang menganggap makan buah selepas makan adalah yang terbaik kerana buah adalah pencuci mulut yang semula jadi berkhasiat. Sedang hakikatnya makan buah selepas makan membuatkan kita menjadi mual dan senak kerana perut kita mula dipenuhi dengan udara. Dalam ilmu sains, setelah nasi masuk ke dalam perut, maka akan dihasilkan asid amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niacin yang tergolong dalam kumpulan vitamin B kompleks. Niacin sendiri akan digunakan untuk membuat serotonin, zat penghantar signal di otak yang boleh menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita rasa mengantuk. Makanan yang kaya dengan karbohidrat seperti nasi akan merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin yang akan menyimpan makanan di dalam tubuh, yang terbentuk membuat kita mengantuk. Itulah sebabnya mengapa selepas makan berat biasanya kita akan mengantuk dan ingin tidur. Terutamanya tengah hari. Sebab tu kita mengantuk. Perlu diingat, buah merupakan bahan makanan yang mengandungi fruktosa yang dapat menimbulkan peningkatan kadar insulin. Dan untuk itu makan buah dianjurkan selepas makan nasi kerana untuk mengelakkan kerja berat dari pankreas menghasilkan insulin. Jika makan nasi terlebih dahulu, pankreas akan bekerja berat untuk memproses nasi dan protein yang ada dalam lauk pauk dan memerlukan masa berjam-jam. Nak proses makanan kita tu, nak bagi hadam. Dan jika buah dimakan selepas makan nasi, maka buah yang sudah berada di dalam perut akan mengambil masa yang lama untuk melalui proses penghadaman dan zatnya akan rosak terlebih dahulu sebelum sempat dihadamkan. Dia duduk di atas nasi tadi. Nak proses nasi ni berjam-jam. Dan buruk dulu, tak ada khasiat dah buah yang datang kemudian tadi. Kita tentu pernah melihat apel yang sudah dikupas kemudian terlalu lama dibiarkan, maka lama-lama akan kuning dan boleh membusuk. Kita kupas ni apel, jangan kata lama. 10 minit pun dia dah tukar warna dia dah. Jadi lebam. Itu baru hanya terkena udara, belum lagi dicampur dengan makanan di dalam perut kita. Sudah pasti buah akan membusuk sebelum sempat diproses. Gaya pemakanan inilah yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak hairanlah selama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sakit macam kita. Kerana menjalankan gaya pemakanan sihat, salah satunya ialah makan buah sebelum makan makanan asasi. Ini sunnah Nabi. Sebab itu kita kena kaji bagaimana cara makan Nabi. Apa yang Nabi makan. Kaedah macam mana makan. Bukan sekadar makan, baca bismillah lepas makan. Makan dengan tangan kanan lepas makan alhamdulillah. Bukan sekadar itu saja. Tapi kaedah cara makan itu pun tapi kita ambil separuh-separuh je. Nabi ini makannya sikit, kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan.
Nabi makanan dia tu jadi obat. Makan madu, makan delima, makan kurma. Kita obat tu jadi makanan. Segenggam sekali makan obat. Benda ni lain dengan Nabi. Nabi ni jaga makan. Dah jaga makan. Dan Nabi tak makan melainkan bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kita jaga-jaga je makan. Jaga-jaga je makan. Lepas sembahyang subuh je tak ada apa lagi, ngetir. Bukan orang lain juga, saya jugalah. Tengah malam nak tidur tu makan lagi. Jadi sebab tu dia akan menjejaskan kesihatan tubuh kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah." Apabila seseorang kamu berbuka puasa, maka hendaklah dia berbuka dengan buah kurma, kerana sesungguhnya buah kurma itu ada keberkatan. Bahkan di sudut sains, kajian sains, kenapa makan buah kurma? Kurma ni dia ada ada zat dia, ada vitamin dia, dan dia akan cepat mengembalikan tenaga balik kepada orang, seseorang tu. Sebab bila kita puasa dah sehari, maka hilang tenaga, maka dia cepat proses. Yang keduanya, buah ni lembut. Dalam keadaan sehari kita tak makan, tiba-tiba makan tu kambing golek terlalu, kejut perut. Jadi makan ringan-ringan dulu, buah-buah dan seumpamanya. Ini kaedah yang diajar oleh Nabi SAW, dan juga hikmah bila kita melihat ayat ini.